Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, jadi kepada semua yang ada di dalam live chat tayangan perdana ni, Abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi singgah untuk support OH, Mak Yu dan juga tim Burung Hantu. Terima kasih sudi banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk awak-awak tekan dulu butang share video pengalaman pada malam ni di mana-mana platform media sosial. Dan saya ingin juga mendoakanlah kepada semua yang menonton video ni, semoga berada di dalam keadaan yang sihat, keadaan yang ceria, dan dipermudahkanlah segala urusan, sama ada urusan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada malam ini secara tayangan perdana ni, Amba nak kongsikan pengalaman Amba dan Mak Yu ketika membuat aktiviti eksplorasi di salah satu lokasi yang agak anchor yang ada di Malaysia yang diberi nama Hosba Valley. Okey, Hosba Valley ni adalah satu resort yang terletak di Citra, Kedah. Dan macam mana Amba boleh tahu lokasi ni adalah suatu ketika dulu Amba ada menonton video sahabat Amba, juga rakan seperjuangan dalam bidang eksplorasi ni, adalah menerusi Spirit Egg Shark berserta dengan North Circus. Okey, sebelum Amba nak ceritakan lagi kepada semua, jangan lupa untuk support Spirit Egg Shark berserta juga dengan North Circus yang Amba letakkan link di bahagian description. Okey, jadi pada masa dululah masa Amba tengok video daripada Shark, North Circus, dia explore dekat Hosba Valley ni. Jadi lepas Amba tengok, secara automatiknya Amba rasa macam jatuh cinta dengan tempat. Dan benda ni juga Amba berkongsi kepada Mak Yu. Amba pernah khabar, Yu, Syak pergi kat tempat Hosba Valley, memang besar, comel dan sebagainya. Sejak daripada tu memang dekat admin Burung Hantu dengan orang rumah Amba sendiri pun, Amba dok lekang lah, orang kata, bercerita tentang Hosba Valley ni. Okey, jadi pada masa tu Amba berniat dan bertekad untuk suatu hari kegi aku nak sampai juga dekat Hosba Valley ni. Bila-bila pun tak apa, maknanya Amba dah tekad gila dah, memang nak juga sampai kat lokasi ni. Okey, jadi selepas pada Amba balik daripada tour di bahagian selatan, dalam 4 ataupun 5 video yang Amba publish, masa tu Amba dah plan untuk teruskan tour exploration ni di bahagian utara, dan salah satunya negeri yang boleh dikatakan top list lah adalah di Kedah, iaitu di Hosba Valley. Masa tu Amba excited campur dengan berdebar. Amba takut apa yang Amba plan, Amba takut Amba tak boleh nak sampai ke tempat tu. Jadi sebelum Amba nak cerita berkenaan dengan Hosba Valley ni, Amba nak ucapkan jutaan terima kasih kepada supporters yang donate super chat, super stickers, dan ada juga supporters yang memberikan sumbangan
melalui akaun bank OH untuk membantu meringankan perjalanan OH dan Mak Yu ke bahagian utara. Terima kasih banyak-banyak. Hamba doakan kalian semua dimurahkan rezeki selalu dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Okey, seperti dalam tayangan perdana ni juga, yang mana orang donate supporter tengok yang ada orang lain donate, sebahagian daripada pendapatan tu memang hamba gunakan untuk melakukan aktiviti eksplorasi di luar negeri Terengganu, selain daripada jangan skip iklan yang ada di dalam video tu. Okey, kita kembali berkenaan dengan cerita pengalaman di Hosba Bali ni. Boleh dikatakan juga tempat ni penuh dengan kisah mistik dan misteri. Apa yang nak cerita ni adalah perkara yang kami alami. Maknanya hamba dok copy cerita daripada orang. Ini adalah cerita benar, dan hamba tidak akan sesekali menokok nambah untuk menyedakkan cerita ni. Dok, maknanya hamba cerita ni itulah yang berlaku. Okey, jadi pada petang hamba sampai ke lokasi ni untuk memasang jejak. Hamba dihidangkan, bukan dihidangkan nasi apa semua, bukan. Hamba dihidangkan dengan satu pemandangan yang cukup comel bagi hamba. Salah satu kawasan yang memang cukup comel dari segi pokok dan laluan dia ni, memang comel. Malah ni kalau ada bulang lagi comel hamba rasa. Maknanya dekat Hosba Bali ni, walaupun kita tahu dah tempat tu terbiar dan terbengkalai, tapi kita masih lagi boleh tengok landscape yang comel. Masa hamba sampai, hamba terus tanya Syak, dekat mana lokasi pokok besar tu? Sebab memang situlah tujuan utama hamba nak sampaikan diri ke Hosba Bali ni. Jadi bila Syak kata, oh tempat tu belakang ni je, jadi hamba pun terus ambil kamera, kita set up dan hamba terus turun ke bahagian bawah tu. Kalau perasan dalam video tu, hamba dok pakai mask dan hamba dok pakai pun kasut yang biasa hamba pakai time hamba explore. Sebab masa tu teruja yang teramat sangat. Jadi hamba pun ambil buat rakaman dan terus menuju ke pokok yang sangat besar ni. Masa tu hamba rasa macam percaya yang benda ni, pokok ni dah betul-betul berada di depan mata hamba. Yang selama ni dah beberapa tahun hamba berniat dan bertekad untuk nak tengok depan mata. Akhirnya Allah makbulkan, walaupun mengambil masa yang sangat lama. Yang lagi teruja, bila hamba sampai dekat lokasi ni, dekat pokok tu, rupa-rupanya ada banyak lagi pokok yang sama besar dan mempunyai satu suasana dan pemandangan yang cukup cantik pula, yang cukup cantik dari segi pandangan mata hamba. Comel lah bagi hamba. Ni ada, lepas tu ada sel. Okey, dan dalam masa yang sama juga, Syak dengan North Circus, dia ada khabar yang berdekatan dengan pokok besar ni ada satu madrasah ataupun surau yang mana ada kejadian-kejadian pelik yang berlaku lah. Maknanya ketika Syak dengan North Circle explore di kawasan ni, jadi hamba dok melepaskan peluang untuk meninjau di bahagian madrasah ni. Kita tahu madrasah dan surau ni bagi kita umat Islam, ianya adalah salah satu tempat yang sangat positif.
Dan Amba akan sabarkan diri juga sekadar untuk melihat dan menghormati tempat yang penuh dijadikan tempat beribadat ataupun tempat menimba ilmu dalam dari segi agama Islam lah. Okey, dekat madrasah ni Amba nak cerita lah sikit di bahagian belakang madrasah ni Amba ada royak dalam video eksplorasi tu, di mana Amba kata di belakang ni kelihatan seperti tamang yang terbiar. Dia macam ala-ala cerita hobi. Dia lebih kurang gitu. Kita tahu tempat ni memang terbengkalai, tapi kita masih lagi boleh tengok landscape yang comel, susunan pokok dan sebagainya. Tapi Amba dak lebih lah daripada tu, sekadar Amba menikmati sahaja. Dan Amba terus masuk ke dalam madrasah ni. Okey, ketika Amba masuk dalam madrasah, kita boleh tengok dari segi rakaman ni orang kata memang sangat kotor, ada sampah di atas latar. Dan bila Amba sampai kat madrasah ataupun mana-mana surau yang terbengkalai, Amba akan cuba melihat keadaan di sekeliling. Amba takut kalau ada surah-surah Yasin, potongan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Quran sendirilah, takut ada atas latar orang, maknanya orang kata benda tu dok comel lah. Maknanya sekurang-kurangnya kita akan ambil dan kita akan letak di tempat yang tinggi. Tapi syukur alhamdulillah pada masa tu memang tak dok lah dari segi potongan ayat Al-Quran dan sebagainya. Okey, dekat madrasah ni dia ada satu cerita yang agak tak logik dan susah orang nak terima benda ni. Tapi Amba akan kongsikan benda tu pada bahagian waktu malam di madrasah ni. Okey, aktiviti memasang jejak pada petang tu agak rushing sikit lah, sebab Amba ada 2 lagi lokasi untuk kita memasang jejak. Tetapi disebabkan perjalanan tu agak jauh, sebab 2 lokasi tu berada di negeri Perlis, maknanya Hosba ke lokasi seterusnya tu hampir sejam. Jadi dekat Hosba ni untuk aktiviti memasang jejak memang rushing, dan memang kebanyakannya tu hanya 80% sahaja yang kita buat rakaman. Okey, jadi pada malam tu jam hampir pukul 12 pagi. Pada malam ni jam hampir pukul 12 pagi, betul hampir 12 pagi. Amba, Mak Yu, Syak dengan Iping sampai di lokasi Hosba Valley ni. Keadaan pada malam tu memang cukup gelap. Memang orang kata memang creepy gila lah kawasan ni. Sebab kawasan ni dia berada di macam dalam hutan sikit. Dalam hutan, lebih kurang macam Strawberry Resort Kija. Strawberry Resort di Strawberry Resort Kija, lebih kurang gitu. Jadi masa kita sapa, kita ambil masa jugalah dalam 5 minit ataupun 10 minit untuk kita set up barang. Dan Amba berbincang dengan Mak Yu sama ada kita nak terus pada lokasi yang kita memasang jejak ataupun kita pergi selesaikan dulu di bahagian atas. Sebab dekat Hosba Valley ni dia ada suatu office. Masa kita nak on the way masuk tu, dia ada office di sebelah kanan. Jadi bila kita dah bincang-bincang, maknanya kita selesaikan dulu di bahagian atas tu. Dan di bahagian office ni juga antara salah satu kawasan yang kita tak sempat untuk aktiviti memasang jejak.
Jadi pada malam tu hamba dah tahu kita dah biasa buat aktiviti explore. Maknanya kalau ada tempat-tempat yang kita dah memasang jejak ni, akan ada perkara-perkara yang berlaku. Perkara pelik ke, mistik ke, misteri ke. Itu pengalaman yang kita hok lepas-lepas lah. Masa tu memang hamba dah setkan mental hamba. Maknanya tempat ni kita dah masang jejak. Ni mesti ada benda-benda yang akan berlaku. Lepas tu masa kita dah ready untuk melakukan aktiviti eksplorasi, lepas hamba bagi salam perkenalan, kita teruskan perjalanan ke bahagian office ni. Jadi dok lama mana pun. Dok tu bukan anjing dok lama mana bila kita jalan-jalan tu, agak mengejutkan jugalah dengan apa yang berlaku ketika ni. Jadi kita tonton video ni. Malam ni Allah Subhanallah Malam ni Allah Subhanallah Okey, awak ada dengar ataupun tidak, ataupun perasan ke dok, ada satu bunyi macam orang terjun daripada pokok, dia jatuh ke tanah dan dia terus berlari. Okey, footage berlari tu mungkin ada yang dengar, mungkin tak berapa jelas yang dengar. Tapi kalau pakai earphone yang heavy bass, ataupun orang kata pakai earphone yang berkualiti sikit, mungkin dia boleh dengar footage macam ada orang berlari tu. Masa hamba jalan tu, memang jelas kita dengar bunyi pam, ada benda lari. Masa tu hamba ada dua, sama ada binatang ataupun nak kata orang, siapa dia pula kau duduk atas pokok kat tempat-tempat gitu. Memang tak logik lah. Jadi masa tu hamba kata, dok kam bewok. Tak apalah, mungkin bewok pada masa tu. Mungkin bewok dia manjat pokok nak makan rambutan ke, dia nak makan buah timun Cina ke apa benda tak. Masa tu kita berfikir, tak apalah, mungkin bewok. Jadi bila kita lakah kali yang kedua, benda yang sama berlaku. Okey, tak apalah tak apalah Itu yang pelik, benda yang sama, bunyi pam, banyak benar bewok dekat kawasan ni tak. Jadi masa tu hamba rasa macam tak logik benda ni. Dan dalam video tu hamba kata macam tak apalah. Maknanya bila kali yang kedua benda yang sama berlaku, hamba dah pasang option ini adalah gangguan yang berlaku. Ini gangguan, ini bukan dari segi teknikal yang mengatakan tu binatang. Dua kali benda tu berlaku, bunyi yang sama. Nak kata kebetulan tu agak mustahil lah bagi hamba. Jadi dalam keadaan yang berasa, kita kena dah ni, awal lagi ni, kita kat office tu dok sampai lagi, ada dalam beberapa puluh meter dok sampai. Jadi hamba pun dalam keadaan yang agak kurang senang, hamba teruskan juga perjalanan pada malam tu. Sebab ini adalah baru permulaan hamba dengan Mahyu. Rakaman baru dalam 5 minit ataupun 7 minit masa tu. Jadi hamba pun jalan. Okey, hot ni
perkara yang memang pelik berlaku. Awak nak percaya ke tak percaya ke, itu terpulang. Benda ni memang jarang berlaku pada diri hamba dan Mak Yu sekali. Okey, masa hamba jalan selepas daripada dua gangguan yang berlaku tu, hamba jalan secara tiba-tiba ada kejadian ni. Ada orang kata macam anak pokok. Bukan anak pokok, anak bunga. Ada bunga kecil-kecil tu. Bunga hok kecil-kecil. Biasanya kalau macam pokok durian, sebelum nak tumbuh pokok durian tu, pokok durian pula, masa dia nak tumbuh buah durian tu, akan ada keluar bunga kecil-kecil tu tak. Okey, masa kita jalan tu, secara tiba-tiba ni anak bunga tu jatuh daripada atas pokok. Pokok situ tinggi, memang tinggi, lebih daripada kalau rumah orang 3 tingkat 4 tingkat lah. Tinggi tu lah pokoknya tu, memang sangat tinggi. Jadi anak bunga tu jatuh perang jatuh banyak. Jadi hamba pun biasanya kalau benda gini berlaku, maknanya pokok tu bergoyang, sama ada binatang lah. Maknanya binatang kok duduk atas pokok ni, monyet lah tak. Maknanya dokkan lembu pula duduk atas pokok tu. Jadi hamba kata, mungkin sini ada monyet aku. Monyet. Jadi hamba pun terus tengok ke bahagian atas. Memang agak mengejutkan sebab pokok tu dok bergoyang, dok bergerak, tak ada angin. Jadi hamba fikir, macam mana anak bunga ni boleh jatuh? Banyak. Pelik ke tak bila hamba kata dalam rakaman tu dok nampak anak bunga hok jatuh banyak tu. Tapi yang sebenarnya memang banyak dia jatuh. Macam orang kumpul dalam segenggang ni, dia lepo pum lebih kurang gitu. Jadi hamba pun angin tak ada, pokok pun dok bergoyang. Macam mana anak bunga tu boleh jatuh? Masa tu hamba dok lah nak kata masa tu hamba terima gangguan. Cuma hamba rasa dok sedap. Hamba rasa dok sedap hati. Dok senang, dok selesa. Jadi masa tu pun hamba terus ambil rakaman secara menyeluruh di sebelah kiri, sebab pokok tu dia banyak duduk sebelah kiri. Maknanya sebelah kanan tu ada juga pokoknya. Pokok kelapa sebelah kanan ni dia jarang ada pokok, tapi pokok rendah-rendah aje. Pokok sebelah kiri ni dia memang pokok tinggi-tinggi. Jadi hamba pun ambil rakaman secara keseluruhan lah. Maknanya kita sambil hamba tengok dengan mata hamba pusing sekali dengan GoPro. Maknanya kita tengok pusing kan, ikut arah kepala kita lah. Okey, masa tu yang hamba takutnya binatang lah. Binatang yang boleh mencederakan kita. Hamba fikir juga, hamba tak fikir terus benda tu hantu, gangguan makhluk halus. Hamba lebih suka cerita benda hak nyata dulu. Benda hak nyata, binatang. Tetapi agak mengejutkan jugalah ketika hamba buat sesi editing suntingan,
Amba ada ternampak satu perkara yang pelik. Sebelum amba nampak benda ni, amba dah tahu dekat lokasi ni ada benda pelik yang berlaku. Jadi amba ambil masa dan amba teliti, amba fokus di tempat ni masa kita tengah edit tu tau. Sebab tempat ni ada benda pelik berlaku ke ada benda-benda. Jadi disebabkan ada firasat gitu, amba pun fokus. Bila tengok secara tiba-tiba ini yang muncul di dalam rakaman. Sangat comel. Okey, seperti yang awak-awak tengok dari segi video yang berpaparkan tadi tu, terlihat satu susuk tubuh yang menyerupai seperti seorang perempuan. Ini adalah di bahagian kepala, kita ada nampak rambut dan kita ada nampak tubuh dia. Dan yang paling penting sekali, apa yang kita nampak adalah muka dia. Okey, mungkin ada yang nampak, mungkin ada yang dok perasan dan dia dok tahu pun macam mana bentuk yang kita nampak ni. Okey, gambar yang kita nampak ni, dia seperti menghala ke arah hadapan. Dia dok menghala ke kita. Dia dok tengok kita. Sebab mungkin dia takut tengok Mayu. Maknanya dia rasa dia tu serang dah. Maknanya partner kita lagi serang. Maknanya dia duduk gini. Contoh amba dari segi pandangan mata apa melalui kamera ni. Contoh jadi benda tu dia duduk depan gini. Dia tengok straight. Macam kita nak pergi ke office tu, kita jalan straight lah. Jadi dia duduk kerah di bahagian belakang pokok ni. Okey, ramai orang kata, tu pokok lah, mu ni pandai-pandai je buat reka cerita. Okey, dia masalahnya gini. Masa kita menghala kamera tu di sebelah kiri, sebab kita nak teliti, kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya pada masa tu. Memang daripada mata hamba tak ada sebarang bentuk pokok ke kayu ke yang boleh membentuk seperti susuk tubuh macam orang puang tu. Memang tak ada. Sebab tu dalam rakaman hamba agak terkejut. Sebab apa benda tu boleh ada dalam rakaman sedangkan dari segi anak mata hamba tak nampak. Itu perkara yang sering berlaku kepada content creator eksplorasi. Dan benda ni dah banyak kali berlaku kepada diri hamba. Kita nampak depan mata, tetapi benda tu tak ada. Seperti contoh anak bunga tu. Kita nampak depan mata kita ada banyak anak bunga jatuh, tapi dalam rakaman nampak 2-3 utir gitu je. Tapi yang ada di sebalik pokok, hamba dok nampak daripada pandangan mata hamba. Yang hamba nampak dalam rakaman. Benda tu muncul dalam rakaman. Dari nyata tak ada. Sebab tu hamba kata, apa yang jelmaan tu terpulang kepada supporter. Hamba dok kata benda tu betul-betul jelmaan. Sebab hamba dok tahu. Yang hamba pelik, dari segi nyata benda tu tak ada, tapi dari segi rakaman benda tu ada. Jadi fikirkan sendiri, hamba ni bukanlah jenis taksub dengan benda-benda gini. Cuma hamba nak ingatkan benda ni adalah, ataupun jelmaan tu adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dari segi pandangan mata hamba. Masa hamba tengok video tu, hamba kata, okey, ini adalah salah satu kebesaran
Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada waktu malam di sesuatu lokasi yang Allah nak benda tu muncul. Itu adalah kebesaran Allah. Kita juga salah satu kebesaran Allah. Dan makhluk-makhluk halus juga adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah jadikan benda tu, Allah cipta dia, dan Allah ciptakan kita juga. Cuma dimensi yang berbeza dan kelebihan yang berbeza. Itu maksud hamba. Hamba tak kata tu atu. Itu terpulang kepada semua. Jadi selepas pada kejadian tersebut, memang agak lama sikit hamba duduk dekat lokasi tu. Sebab sambil-sambil fikir pelik dengan perkara yang berlaku. Lepas tu hamba fikir tak ada benda kot, tak apalah. Dan hamba sedapkan hati. Hamba kata tu monyet, perbuatan monyet yang duduk bergayut atas pokok. Walaupun kita tahu pokok tu dok bergoyang dan dok bergerak langsung, angin pun tak ada. Lepas tu, selepas daripada kejadian tu, sekali lagi hamba rasa sangat-sangat kurang selesa berbanding dengan kejadian yang pertama tadi. Selepas daripada kejadian tu, kira macam 70% kurang selesa tu dah ada pada diri hamba. Kadang-kadang bila kita jalan, kita rasa macam ada orang ikut. Hamba ada beberapa kali pusing ke belakang untuk memastikan memang tak ada apa-apa yang ikut. Binatang lah. Hamba takut binatang. Kalau benda tu nak ikut pun, yelah, kita yang ada lokasi tu, kita tahu apa yang berlaku. Lepas tu bila hamba jalan pula, sejak daripada video eksplorasi tu, awak boleh tengok kan, hamba kerap, orang kata kerap kali ambil rakaman ke sebelah kiri, ke sebelah semak tu. Sebab apa? Sebab hamba terdengar seperti ada orang berjalan yang memijak ranting. Ini bukan cerita drama, ini bukan cerita filem, dan ini bukan dari segi prop ataupun produksi. Ini bukan prop, ini cerita betul. Kita dengar macam ada orang pijak ranting, macam ada orang jalan. Sama juga macam bercerita tadi, hamba tak kata benda tu hantu, hamba fikir binatang dulu. Hamba takut binatang. Tapi bila kita compare dengan apa yang berlaku, mungkin wallahualam yang duduk belakang pokok tadi nak ikut kita ke apa benda ke, wallahualam. Tapi kita duduk yang di lokasi tu, memang kita rasa seperti diekori, ataupun kita rasa macam ada orang ikut, ada orang ikut kita. Jadi hamba pun terus jalan juga. Dan hamba ada nampak satu pokok yang jauh sikit daripada tempat kita jalan tu. Dia kuat, dia bergoyang. Tapi dalam rakaman tu tak berapa nampak. Tapi kalau nak perasan, hamba ada sebut ni. Monyet. Pada masa tu hamba ada sebut monyet. Okey, monyet tu memang bukan monyet. Itu adalah cover. Hamba nak sedapkan hati hamba, apa yang hamba nampak tu adalah perbuatan daripada monyet. Sebab kalau hamba kata, "Oi, atu, mayu wak." Jadi hamba takut aktiviti eksplorasi tu dok berjalan dengan lancar. Itu yang hamba bimbang. Lebih baik hamba kata itu adalah monyet. Dan seterusnya, dalam video rakaman eksplorasi, sebelum hamba nak masuk ke dalam office, boleh tengok dalam video rakaman tu, hamba juga mengambil sedikit masa untuk hamba masuk. Okey, dekat bahagian ni terasa hamba macam ada orang di sebalik semak tu, di semak depan hamba ni. Kita rasa macam ada orang yang tengok kita. Faham tak? Contoh, kalau lembu kita duduk kedai,
ada lembu depan, lembu tengok kita rasa lain tau. Kita rasa macam ada orang tengok aku je, padahal lembu. Itulah yang berlaku ketika tu. Kita rasa macam ada orang tengok kita. Walaupun kita dok fikir benda tu, walaupun kita tak mahu pun benda tu berlaku, tapi dia tetap berlaku atas izin daripada Allah. Masa tu memang hamba debor dan kita rasa juga takut lah. Syak masa tu kalau kita ikut jarak Syak dengan hamba dalam 3 ataupun 400 meter daripada kita, ataupun dalam 500 meter. Jauh jugalah. Jauh sebab Syak tu duduk base di bahagian bawah sikit. Sebab kita ni kena naik bukit, lepas tu kita kena jalan ke arah sebelah kanan. Okey, cerita pula seterusnya, ketika hamba masuk ke dalam office ni. Hamba masuk ke dalam office, semuanya berjalan dengan macam biasa. Tak ada benda-benda yang boleh membuatkan hamba rasa takut ataupun kurang selesa. Sebab bila hamba duduk dalam kawasan office, kawasan ni tertutup. Jadi di bahagian pintu-pintu sahaja yang orang kata kalau ada lembu ke kubal tapir ke nak masuk. Tak. Kalau kita duduk di tempat yang terbuka dekat laluang kita masuk tu, agak debor juga sebab range dia luas. Jadi benda binatang ke dia boleh mari dari segi pelbagai sudut. Bila kita duduk dalam office, bangunan yang tertutup ni, kita rasa secure sikit, cakap putih. Okey, setibanya hamba naik ke tingkat 1, walaupun masa tu keadaan agak letih sikit, sebab lama kita dah explore, kita rasa juga agak letih lah. Jadi kita pun naik bahagian atas. Dia mungkin bilik ni bilik meeting, bukan catering lah. Ni bilik meeting, bilik mesyuarat. Okey, perasan ke dok, ketika hamba explore, hamba dok masuk ke dalam, secara keseluruhan dalam bilik meeting, hamba hanya duduk di bahagian pintu masuk sahaja. Okey, kalau supporter nak tahu apa yang berlaku pada masa tu yang membuatkan hamba dok masuk, ini adalah cerita yang mungkin tak ada footage dan mungkin ada. Seperti yang hamba suka ingatkan kepada semua supporters, apa yang hamba nak cerita berkenaan dengan perkara-perkara mistik dan misteri memang tak ada jawapan, tetapi benda tu tetap berlaku. Ketika hamba halakan kamera secara keseluruhan di dalam bilik ni, kita tengok dulu video ni. Okey, di dalam video tu hamba ada buat slow motion. Dekat bahagian pintu di sebelah depan. Ada tak supporter kita perasan ataupun tak tak? Okey, ketika hamba halakan kamera dan lampu, hamba ada nampak seperti satu biasang orang yang bertelekung ataupun berbungkus putih. Bukan pocong. Dia berbungkus macam lebih kurang macam orang puang pakai baju kain semayang kan. Dia berbungkus gitu, sama seperti footage di Balai Polis Lama Marang. Ada satu biasang yang seperti membongkok sikit. Hamba ada buat screenshot. Lebih kurang gitu apa yang bernampak pada masa tu. Okey, orang boleh kata benda tu biasang daripada lampu. Okey, hamba dok kisah dan hamba dok menafikan benda tu. Mungkin betul itu adalah biasang daripada lampu. Okey, kita dengar penjelasan daripada hamba. Selepas hamba suluh ke bahagian pintu tu,
kali yang kedua benda tu tak ada dah. Biasang tu yang kita nampak mula-mula tadi tak ada. Itu yang Amba pelik masa Amba ada dekat bilik meeting tu. Kita suluh yang mula-mula kita nampak macam ada benda berbungkus putih. Tapi kali yang kedua lepas Amba ada main-main di dekat tu, perasan tak dalam video tu Amba lama sikit. Amba duk main lampu, duk suluh kiri kanan. Tapi hak jelmaan mula-mula tadi tu, penampakan mula-mula tu tak ada dah. Kalau betul biasang tu daripada biasang lampu, benda tu akan ada. Dari segi bentuk, contoh pintu tu sengit sikit ke, boleh menampakkan macam orang lain. Ni benda tu tak ada dah. Disebabkan tu Amba dok masuk ke dalam meeting. Depa takut. Ini jujur. Amba bukan, kalau Amba takut, Amba akan khabar Amba takut. Kalau Amba berani, Amba dok katalah Amba berani sangat, takut juga. Jadi kita nampak dah benda tu ada depan mata kita. Mampu aku kali ni. Cumanya yang bernasib baik, apa yang menampak ada dalam rakaman. Benda ni jarang juga berlaku. Jadi Amba kata, dengan keadaan letih kita masa tu dah, kita tak boleh lah nak melampaui batasan sangat. Jadi Amba pun okey, tak apalah, kita pun turun ke bahagian bawah. Keluar je daripada office ni, dia mari mula rasa tak sedap. Dia mari mula rasa macam takut, debor. Aduh, mampu aku kali ni. Jadi Amba pun pusing-pusing dulu bahagian atas, duduk lepak dekat public phone. Lama jugalah, dalam 3-4 minit. 3-4 minit tu lama sebenarnya, kalau bahagian explore lah. Jadi Amba pun terus turun daripada office ni. Okey, bila Amba keluar di bahagian daripada office ni, agak mengejutkan kerana secara tiba-tiba benda ni berlaku buat kali ketiga. Kita tonton video ni. Tapi kita dengar tanya Yok, pukul berapa? Okey, pada masa mula-mula kita nak jalan tadi, kita dah dengar 2 kali macam orang terjun daripada pokok. Ini adalah kali yang ketiga di lokasi sebelah nu. Kita dengar bunyi jelas, kita dengar bunyi ranting patah. Pukul berapa? Propak tu, jadi jatuh kat tanah. Lepas tu dia macam berlari. Pukul berapa? Kita dengar, memang masa tu kita jelas, kita dengar benda tu betul-betul berlaku 3 kali. Adakah bewok, ada 3 ekor memanjat pokok, ataupun ada lembu, kerbau atau tapir yang berada di atas pokok? Sangat dok logik bagi Amba bila benda tu berlaku sebanyak 3 kali. Kalau sekali, kita boleh kata itu binatang. Maknanya dah 3 kali benda tu berlaku. Wallahualam, Amba tak tahu sebab bila kita alih kamera kita tak nampak. Tapi dalam masa yang sama juga, di tempat yang sama yang kita duduk tu, cuba dengar putih ni. Okey, dengar tak bunyi macam rating? Bunyi rating. Dengar ke tak? Nak kata ada benda jatuh daripada pokok pun ya. Nak kata orang patahkan ranting pun ada. Dengar tak bunyi? Masa tu Amba dok cakap banyak, Amba dok fokus. Amba langsung dok fokus dengan benda yang berlaku.
Tu monyet lah. Hamba tu perjalanan pada masa tu. Sebab tu hamba dah dapat satu hamba dah dapat satu benda orang panggil macam kita dah tahu benda ni gangguan. Benda ni bukan berlaku dari segi binatang ataupun teknikal. Benda ni adalah gangguan yang berlaku ketika tu. Jadi hamba dah fokus sebab hamba tahu hamba dengan Mak Yu ada dekat lokasi ni sekadar untuk explore sahaja, untuk menerokai, menikmati suasana malam di kawasan tu. Itu sudah cukup untuk kita berdua. Jadi bila dah benda tu berlaku, kalau hamba fokus, hamba takut kita lari daripada konsep. Kalau ada bunyi kita alih juga kamera tu, tapi kita tak fokus. Maknanya cukup sekadar benda tu ada di dalam rakaman. Nak kabarnya korang masa kita explore tu memang ada berlaku gangguan. Tapi kita tak pergi siasat lah. Sebab kita bukan detektif makhluk halus, bukan detektif alam gaib, bukan. Tu hamba tak mention nama. Kalau ada orang buat nama tu bukan hamba bukan mention gitu. Tu bukan maksud hamba. Hamba nak kabarnya. Maknanya hamba bukan jenis nak siasat benda-benda gitu. Sekadar benda tu berlaku dan kita tahu apa yang berlaku, cukup bagi hamba. Untuk orang nak tengok tu mungkin masing-masing ada pendapat masing-masing tau. Tapi bagi hamba yang explore time tu cukup sekadar tu je lah. Okey, selepas tu hamba pun terus pergi macam biasa, jalan macam biasa. Dan kita ada hotspot yang kedua, iaitu di pokok besar ni. Okey, dekat pokok besar ni memang antara saya sangat teruja. Tak kira lah pada waktu petang ke, pada waktu malam ke, memang hamba nak tengok perbezaan antara suasana malam dengan siang. Okey, masa waktu malam hamba ada dekat pokok ni, hamba rasa kadang nak nangis pun ada juga, nak kata gembira pun ada juga. Dan kalau bak excited ni memang excited gila lah. Sangat comel pemandangan pada malam tu. Hamba ada nak tengok pokok, ya Allah, comelnya pokok ni. Bila hamba tengok benda-benda gitu, hamba akan kaitkan dengan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba kata comelnya tempat ni, ya Allah, memberikan satu ketenangan bagi hamba. Dekat kawasan Hosbah Valley ni berhampiran dengan madrasah ni. Kalau tengok dari segi rakaman ni pada waktu siang, kita boleh nampak kawasan ni sangat-sangat comel. Nak kata nak kata macam tamang ni tak sesuai sebab terlalu comel bagi hamba. Walaupun terbiar, terbengkalai, dia tetap comel. Bermakna kawasan ini mempunyai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak benda tu, Allah nak, maksud hamba, Allah nak tempat tu nampak comel. Benda tu boleh memberikan ketenangan kepada hamba-hamba dia ni yang tengok dari segi sudut berlainan. Maknanya kita cari kebesaran Allah dan Allah berikan apa yang kita nak cari. Hamba cari kebesaran Allah, maksud hamba tak cari hantu. Hamba dah bawa hantu. Memang hantu tu memang hamba sentiasa bawa. Jadi hamba tak perlu nak cari. Selepas hamba menikmati suasana malam di kawasan pokok besar, hamba terus pergi ke madrasah. Sebab kita rasing kan, sebab lepas ni kita kena balik juga pulak ke Perlis, mengambil masa dalam lebih kurang sejam. Sebab kita ada lagi tempat yang kita nak explore. Jadi hamba pun ambil shortcut, lalu melalui jalan tanah di berhampiran dengan pokok besar ni. Bila hamba sampai dekat madrasah, hamba dah banyak pengalaman kalau berkaitan dengan surah yang terbiar ni. Jadi pada masa tu hamba tak terkejut kalau benda tu betul-betul berlaku. Jadi bila hamba masuk ke dalam madrasah, apa yang hamba tengok sekali adalah keadaan di dalam madrasah ni agak mengejutkan juga. Minta maaf secara peribadi dari segi pandangan mata hamba pada malam tu
keadaan di dalam surau ni kelihatan bagi hamba bersih. Bukan sangat bersih, tetapi bersih. Walaupun kita tahu pada waktu petang tu ada banyak sapoh-sapoh di bahagian latar, tapi pada waktu malam kita nampak paip PVC tu ada tak, kita nampak. Tapi kita tak nampak sapoh-sapoh yang lain. Maknanya contoh atas latar tu langsung tak ada sapoh, cuma yang ada paip PVC tu sahaja. Hamba kata tengok dalam hati pada masa tu, hamba kata tak mustahil benda ni boleh berlaku. Sebab kita tahu tempat madrasah ataupun surau ni tempat orang mencari ilmu agama Islam. Tempat ni juga orang buat tempat beribadat, tempat orang mengaji, dan banyak benda-benda positif yang ada dekat surau ataupun madrasah ni. Walaupun tempat ni dah terbiar, madrasah ni dah buruk, usang, tetapi masih ada ciptaan Allah ataupun makhluk yang mari untuk beribadat. Dari segi pandangan mata kita mungkin kotor, buruk, usang, tetapi dari segi dimensi lain, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Okey, selepas pada madrasah, hamba terus naik ke bahagian atas, ke atas jalan untuk melihat suasana di sekitar chalet. Di sekitar chalet di mana tempat yang hamba buat aktiviti memasang jejak. Jadi kita pun jalan sambil menikmati alam, menikmati bunyi haiwan-haiwan macam cekeri, makyu apa semuanya. Sampailah ke bahagian paling ujung. Pada waktu petang tu hamba setakat dekat tong putih tu saja. Maknanya bahagian atas tu memang kita nak naik. Sebab apa? Sebab kita rushing. Tapi pada malam tu hamba rasa rugi kalau hamba dak terokai habis sampai ke atas tu. Sebab kita nak sampai payah dah. Jadi hamba ambil keputusan untuk berjalan-jalan naik ke bahagian atas. Tengok. Ini pergi jalan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masa kita jalan-jalan, hamba nampak tempat macam ada pondok mungkin tempat orang ulang kaji, budak-budak baca Al-Quran ke apa benda tak. Dia macam pondok open untuk orang nak belajar. Lebih kurang gitu lah. Jadi masa kita masuk terus perjalanan naik ke atas sampai separuh rasanya, masa tu hamba agak rasa keberatan. Faham tak? Maknanya kita 50-50 dah. Tadi kita rasa juga dalam 90%. Ni bila kita separuh, kita dah rasa macam 50-50. Rasa berat pula nak naik ni tak. Tapi hamba pun lakah jugalah. Lakah secara perlahan-lahan lah. Jalan slow. Tengok kiri kanan sampai ke bahagian hujung, hamba dah jadi 20% berat. 80% berat. Maknanya hamba rasa tak yakin masa tu. Hamba rasa lain macam tempat atas ni tak. Suasana dia tu agak lain. Serang tu memang sangat serang. Secara tiba-tiba benda tu berlaku. Jadi tempat ni mitok-mitok tak ada lah benda-benda yang berlaku. Sebab kita dah buat aktiviti memasang jejak, kita dah tahu keadaan dia pada waktu petang. Sebab petang kan cerah, malam ni terhad lah sikit tau. Jadi hamba pun dah ambil masa yang lama. Hamba pun terus turun. Ini paling ujung lah sebab dia jalan tu sudah masa hamba nak turun ke bahagian bawah ni, ada satu kejadian yang berlaku. Kita tengok video ni. semok yang sangat tebal.
remuk yang sangat tebal. Di dalam rakaman tadi, supporter dengar kan bunyi satu alat mainan muzik yang diperbuat daripada kayu. Dia ketuk bunyi gitu. Okey, sebelum bunyi tu berlaku, sebenarnya ada benda lain yang berlaku. Tetapi hamba dah check banyak kali dalam rakaman, tak dengar. Sebenarnya masa tu kita dengar seperti ada suara atau suara orang tua yang berdehem. Dia buat gini, contoh hamba dengar malam tu dia bunyi gini. Benda tu jelas hamba dengar dan hamba terkejut. Yang pelik bunyi alat muzik kayu tu hamba tak dengar. Langsung hamba tak dengar. Yang berdengar sebenarnya adalah orang berdehem. Alat muzik tu hamba tak dengar. Hamba berani bersumpah dalam video rakaman ni, nak katanya memang hamba tak dengar benda tu selain daripada berdeheng. Tapi dalam rakaman berdeheng tak dengar. Yang dengar bunyi alat muzik yang diperbuat daripada kayu. Masa tu hamba kata, takkan ada orang dalam ni. Kalau ada orang dah ini nampak kita, tak payah berdeheng lah. Salam, Assalamualaikum. Kita boleh jawab, Waalaikumsalam. Nak duit raya. Gitulah maknanya, contoh. Jadi masa tu hamba pun berhenti, hamba tengok, lain macam ni. Hamba pun kata, fikir, aduh mampu aku masa ni. Masa ni memang hamba serius, memang hamba berdebar. Lepas tu hamba kata, abang kita terus jalan. Okey, lepas daripada kejadian tu, hamba dengan Mak Yu jalan macam berlari. Macam berlari tu jalan. Sebab masa tu kita dah macam, kita bukan takut dengan bunyi orang berdeheng tu. Sama kok macam hamba cerita tadi dah. Masa mula-mula hamba sampai ke bahagian atas tu, dia dah jadi 80% kita rasa berdebar. Suasana dia tu jadi lain. Dia dah jadi lain. Kita rasa macam masuk ke satu kawasan orang. Jadi bila kita jalan tu, hamba rasa dalam 2 ataupun 3 kali hamba pusingkan kamera tu ke arah bahagian belakang. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab sama juga yang kita terima gangguan masa kita nampak susuk tubuh di sebalik pokok tu. Kita rasa macam ada orang ikut. Bukan seorang, bukan kita rasa 2 orang, tapi kita rasa ramai yang ikut kita masa tu. Memang tak logik kalau kita cerita, sebab benda ni tak ada footage, tak ada bukti. Sebab itulah kita buat video pengalaman ni. Macam hamba cerita tadi, hamba bukan guna prop, hamba bukan nak mereka cerita untuk menyedakkan cerita. Tahu, ini ikhlas apa yang hamba kongsikan kepada semua. Dia mari share sikit malam ni. Dia mari semangat sebab lama kita dah buat pattern on air ni. Mari share kot, bahaya kot, kena jaga juga ni. Jadi masa kita jalan-jalan turun ke bahagian bawah, kita dengar video ni. Dengar sekali lagi bunyi ranting patah. Okey, masa tu maknanya kita rasa macam ada benda ikut kita ni. Masa tu hamba tak fikir tu. Hamba tak fikir pasal makhluk halus. Yang hamba fikir masa tu adalah harimau kumbang, Black Panther, Wakanda Forever. Itu yang hamba fikir masa tu. Hamba takut harimau kumbang. Hamba tak tahu macam mana boleh terfikir pasal harimau kumbang. Adakah harimau kumbang ni ikut kita ke apa benda ke tak? Sebab tu hamba kata hamba tak fikir tu. Hak pasal hak ikut ke, hak pasal bunyi berdeheng tu lain cerita dah.
Ni kita punya ranting patah macam ada benda yang mengekori kita. Hamba dok kata, hamba dok tahu atu ke, makhluk halus ke, jin ke, harimau kumbang, tapir ke, hamba dok tahu. Tapi kita dengar benda tu. Jadi nak jalan selamba guana dengan keadaan yang bertukar menjadi serang. Kita jalan pun macam dah berlari. Lepas pada tu GoPro 2 kali ada masalah. Benda tu terpadang 2 kali. Dan kali yang kedua dia tak boleh nak on terus walaupun masih lagi ada bateri. Tak boleh nak on terus. Jadi kita pun buat macam biasa lah. Hamba macam biasa, hamba akan tutup, hamba akan buka bateri dan hamba akan buka balik. 2 kali hamba buat baru kita boleh on kamera. Dan pada masa tu hamba tak cakap banyak. Hamba terus hentikan video pengalaman, video eksplorasi pada malam tu. Hamba terus tutup dan hamba terus pergi ke bahagian base. Lokasi hotspot yang ketiga masa hamba pergi ke atas tu, antara jarak hamba dengan shark ni di bahagian ujung dengan shark dia lebih kurang dekat 1 kilometer. Jauh benda tu. Lokasi tu sangat jauh dengan base. Ada juga orang tanya dah shark dengan Iping duduk kat mana. Dia jarak dia lebih kurang 1 kilometer antara lokasi yang berdeheng dengan base. Antara lokasi base dengan office tu dalam 500 meter, lebih kurang gitulah. Okey, jadi pada malam tu setakat tu saja. Walaupun ada benda yang berlaku pada kita, tapi kita tak ceritalah pada Syak dan Iping pada masa tu sebab kita ada dekat lokasi tu. Jadi tak percomel kita nak cerita. Jadi lepas pada kita balik, kita terus set up barang dan kita terus bertolak pergi ke Perlis, ke salah satu lokasi yang bagi hamba juga anchor lah, terbaik lokasi yang kedua tu. Tapi video eksplorasi tu insyaAllah akan dikeluarkan dalam secepat yang mungkin lah. Jadi itu sajalah video pengalaman kita pada malam ni yang berkaitan di Hosbah Valley. Jadi kepada semua yang menonton video ni, terima kasih. Yang mana donate, super chat, super sticker, terima kasih banyak-banyak. Hamba sentiasa doakan awak-awak serok suara, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkanlah segala urusan dunia dan di akhirat. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan kepada OH dan tim Buru Hantu. Dan jangan lupa untuk terus support, share video ni. Dan wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan directornya adalah Allah yang satu. Kita ni hidup biarlah seperti seorang penyangga, tetapi bila kita mati, biarlah kita sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup macam seorang ulama, tapi bila kita mati kayak gini, menjadi seperti seorang penyangga. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.